Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pelajaran kita pada hari ini adalah ibadat darjah 6. Pelajaran yang ketujuh bertajuk Rukun Haji dan Umrah. Mulakan dengan Rukun Haji. Rukun Haji ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. Yang kelima menghilangkan 3 helai rambut di kepala ataupun bercukur. Dan yang keenam ialah tertib, yakni berturut-turut pada kebanyakan rukun. Kita ulas satu persatu rukun haji tersebut. Kita mulakan dengan niat. Berniat hendak mengerjakan ibadah haji. Sunat disebut lafaz niat dengan lidah. Ini adalah contoh-contoh lafaz niat haji dan umrah. Sekiranya seseorang ingin menunaikan ibadah haji sahaja, maka niatnya ialah nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah. Jika ingin mengerjakan umrah sahaja, niatnya adalah nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya ingin mengerjakan haji dan umrah serentak, niatnya adalah nawaitul hajja wal umrata wa akhramtu bihima lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya ingin melakukan ihram secara mutlak, niatnya adalah sebagaimana berikut. Nawaitul ihram lillahi ta'ala. Sahaja aku berihram kerana Allah Ta'ala. Sekiranya ihram haji untuk orang lain, sekiranya seseorang itu berniat ihram haji untuk orang lain, maka niatnya adalah nawaitul hajja an fulan. Fulan ni adalah disebutkan nama orang yang ingin diihramkan. Wa akhramtu bihi anhu lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji bagi si, sebut nama orang yang diihramkan. Dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya mengerjakan ihram umrah untuk orang lain, niatnya adalah seperti ini. Nawaitul umrata an fulanin wa akhramtu biha anhu lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah bagi si dan aku berihram dengannya baginya kerana Allah Ta'ala. Rukun haji kedua iaitu wukuf di Arafah. Apa itu wukuf di Arafah? Pengertian wukuf di Arafah ialah seseorang yang telah ihram haji hadir ke bumi Arafah. Seorang yang telah berniat untuk mengerjakan haji hadir di bumi Arafah walaupun 1 detik, yakni 1 lahzah, berada di bumi Arafah walaupun cuma 1 detik. Waktunya adalah selepas gelincir matahari, yakni selepas waktu zuhur 9 hari bulan Zulhijjah hingga terbit fajar, yakni setelah masuk waktu subuh pada 10 hari bulan Zulhijjah. Bagi mereka-mereka yang telah berniat untuk berihram, hendaklah dihadir di bumi Arafah di antara selepas zuhur 9 Zulhijjah hingga subuh 10 hari bulan Zulhijjah walaupun cuma 1 detik atau 1 lahzah. Syarat orang yang hendak wukuf di Arafah, mereka hendaklah ataupun orang tersebut hendaklah seorang ahli ibadah. Yang dimasukkan dengan ahli ibadah ialah tidak gila, tidak pitam, tidak mabuk, sama ada mabuk hingga hilang akal,
ataupun mabuk tidak hilang akal. Sekiranya orang gila wukuf di Arafah, maka dia hanya dapat haji sunat sahaja. Sekiranya seseorang itu pitam ketika mengerjakan wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Sekiranya seseorang itu mabuk yang hilang akalnya ketika wukuf di Arafah, maka dia hanya dapat haji sunat. Dan sekiranya dia mabuk tetapi tidak hilang akal, maka dia mendapat haji fardu. Rukun haji ketiga ialah tawaf ifadah. Tawaf ifadah bermaksud mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat tertentu. Maksud tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat tertentu. Syarat-syarat sah tawaf. Ada 8 syarat sah tawaf. Yang pertama ialah mestilah dengan 7 kali keliling. Yang kedua, tawaf dalam keadaan suci, menutup aurat, dengan niat tawaf, bukan dengan niat yang lain seperti mencari sahabatnya, dalam Masjidil Haram, tidak mengubah niat tawaf ketika sedang bertawaf, menjadikan Kaabah di sebelah kirinya dan bermula dari penjuru Hajarul Aswad. Dan ini adalah contoh di mana keadaan kedudukan tawaf yang bermula dari penjuru Hajar Aswad. Nombor 1 ini adalah penjuru ataupun line bagi tempat bermulanya pusingan tawaf. Dan pusingan itu akan berlaku bermula dari nombor 1, berpusing di luar hingga keluar Hijri Ismail dan terus hingga berjumpa lagi dengan poin nombor 1. Dikira sebagai satu pusingan. Rukun haji seterusnya iaitu sa'i. Sa'i ialah berjalan ulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah kerana haji atau umrah. Syarat sah sa'i yang pertama mestilah 7 kali ulang-alik. Mestilah 7 kali ulang-alik. Dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Marwah sebanyak 7 kali. Dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, ulang balik hingga 7 kali, dan apabila dia hendaklah wajib bermula di Safa dan akhirnya pada kali yang ke-7 hendaklah dia berada di Marwah. Dilakukan selepas tawaf ifadah atau tawaf kudum. Rukun haji seterusnya ialah menghilangkan 3 helai rambut di kepala, yakni bercukur. Rambut yang boleh dicukur, yang diambil kira ialah hanya rambut di kepala sahaja. Sekurang-kurangnya ialah dengan menghilangkan atau menanggalkan atau memotong 3 helai sahaja rambut di kepala. Afdalnya, yakni lebih baik, hendaklah dicukur semua rambutnya sehingga botak. Sunat dilalukan mata pisau di kulit kepalanya jika orang tersebut tiada rambut. Rukun haji yang terakhir adalah tertib pada kebanyakan rukun. Bermaksud berturut-turut semasa melaksanakan rukunnya dari rukun yang pertama yakni niat hinggalah yang kelima yakni hingga pada rukun yang kelima iaitu bercukur. Dan di sini adalah beberapa keadaan ataupun maksud bagi menjelaskan tertib pada kebanyakan rukun. Wajib tertib pada kebanyakan rukun haji dan umrah. Tidak sah sekiranya wukuf mendahului ihram. Tidak sah juga jika tawaf mendahului wukuf.
Tidak sah juga sa'i mendahului tawaf ifadah atau tawaf kudum. Sah hajinya jika bercukur sebelum tawaf. Sah juga sekiranya sa'i sebelum wukuf dan tawaf ifadah dengan syarat telah mengerjakan tawaf kudum. Rukun umrah ada 5. Yang pertama niat, yang kedua tawaf ifadah, yang ketiga sa'i, yang keempat menghilangkan 3 helai rambut kepala ataupun bercukur, dan yang kelima adalah tertib. Perbezaan antara rukun haji dengan rukun umrah ialah rukun haji ada wukuf di Arafah, rukun umrah tidak ada wukuf di Arafah. Rukun haji tertib pada kebanyakan rukun, rukun umrah wajib tertib pada kesemua rukun. Sekian sahaja kelas kita untuk kali ini. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.